Bersempena dengan kehadiran bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia telah melancarkan satu projek mega yang diberi nama Bulan Dakwah. Di mana Bulan Dakwah ini adalah merupakan satu kempen untuk menjayakan program dakwah negara di bawah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Justru itu kita mensasarkan sepanjang tempoh kempen Bulan Dakwah 2000 skala program ataupun aktiviti. Jadi oleh kerana itu, insya-Allah Bulan Dakwah ini akan mencetus gelombang dan mencapai hasrat untuk melestari gerakan dakwah. Dan kita memang senantiasa berkolaborasi dengan pelbagai pihak, terutama NGO-NGO dan juga NGI yang berorientasikan gerakan dakwah untuk menjayakan aktiviti ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amin, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian yang terus setia bersama dengan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Alhamdulillah, malam ni kita bertemu lagi dalam rancangan khusus sempena dengan Bulan Dakwah 2020 Anjuran Yadim yang menarik kita sajikan sehingga akhir tahun ini sekitar 2000 program untuk kita meriahkan Bulan Dakwah bagi tahun 2020 kali ini insya-Allah. Dan macam biasa tuan-tuan dan puan, kalau minggu lepas kita ada sesi slot khusus yang kita namakan dengan Inspirasi Ikon. Sebagaimana kita maklum, di Yadim kita telah melantik sekitar 9 orang ikon-ikon Yadim, ikon dakwah Yadim, yang nama mereka ni subhanallah, saya ingat tak perlu diperkenalkan, bukan sekadar dikenali oleh makhluk bumi tapi juga di makhluk di langit insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan lebih lanjut, bagi yang telah menonton, telah klik ni, jom sama-sama kita klik button share dulu. Boleh tekan button share, boleh forward-forwardkan insya-Allah. Tekan copy link tu, letak dalam semua grup-grup WhatsApp yang kita ada, grup WhatsApp alumni sekolah, grup kebersihan, grup taman, dan semualah, grup masjid, grup pasar, grup gerai, kan? Kongsi-kongsikan semua. Kerana apa? Malam ni kita nak bawa dua panel yang subhanallah, satunya berusia muda tapi penuh ilmu di dada, dan satu lagi masya-Allah, saya panggil ayahanda, kan, orang lama dalam persada ilmu di tanah air kita ni insya-Allah. Jadi sebelum saya perkenalkan panel kita pada malam ni dan sebelum kita teruskan, saya bagi sikit ruang pada tuan-tuan dan puan. Tolong share, bubuh dalam grup-grup page. Ya, bersama kita ni saya tengok di sini alhamdulillah, Puan Alifah Nasiran, masya-Allah, waalaikumsalam. Puan Nur Zailah Dorahim. Ni semua saya tengok orang-orang kuat. Asal saja Yadim tekan live. Kadang-kadang marah, kenapa tak live malam ni? Kan? Dan alhamdulillah kita dapat teruskan malam ni insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi dan sebelum kita menantikan view-view yang lebih baik pada malam ni, jom kita perkenalkan dua orang panelis dalam rancangan Inspirasi Ikon pada malam ni tuan. Sebelum tu, Inspirasi Ikon ni adalah satu slot khusus yang dianjurkan oleh Yadim dan secara spesifiknya diurus selia oleh bahagian pembangunan da'i di bawah sektor latihan dan perkadiran, termasuklah geng-geng balik tabir kita ni, yang menjayakan segala live, media dan sebagainya. Sudah pasti
tim bahagian media kita insya-Allah. Alhamdulillah. Antaranya Ustaz Nur Hisham, Cik Makzan dan sebagainya. Ini semua orang-orang kuat insya-Allah. Baik, Yadim Negeri Sarawak ada bersama kita. Alhamdulillah. Page Da'i Muda Yadim Official. Ya, tuan-tuan boleh follow page Da'i Muda Yadim Official. Saya semangat sikit malam ni sebab malam ni moderator kan. Selalu jadi pen dia tawaduk sikit. Bila jadi moderator ni dia kena membawa energi, mudah-mudahan energi itu sampai kepada para penonton sekalian. Baik, panelis kita yang pertama tidak lain tidak bukan, baru sahaja berantap di pentas akhir. Final Da'i Muda Yadim. 10 orang dibawa di pentas tersebut. Kita live di TV Hijrah pada 3 Oktober. Sempena juga dengan pelancaran bulan dakwah 2020 di bawah Yadim ini, kita bawakan satu produk khusus kepada anda semua untuk rakyat Malaysia untuk memperhangatkan lagi medan dakwah kita, Da'i Muda Yadim, ataupun ringkasannya adalah DMY. Maka panelis kita pada malam ini adalah juara Da'i Antarabangsa. Dia ceramah dengan English tuan-tuan. Malam ni kita nak check dia ni boleh cakap Melayu ke tidak. Namanya adalah Da'i Muda Yadim Hifzi Zaim. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Syekhuna? Baik, Alhamdulillah. Ustaz Akram okey? Okey, macam biasa. DMY Ya, Zaim. okey, bahasa Melayu ni. Boleh. Boleh cakap Melayu. Pagi. Alhamdulillah, you can speak Malay Alhamdulillah, perfectly. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini baru anak muda ikon yang sangat meningkat naik sekarang ni. Subhanallah, saya pun kagum bila mendengar ceramah dia. Wow. Kan, sesuatu yang istimewa. Kita akan dengar kupasan selepas pada ini. Dan yang kedua, yang bakal menggegarkan laptop dan handphone anda masing-masing. Berikan tepukan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Subhanallah. Ya, masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Datuk? Syukur, Alhamdulillah sihat Ustaz Akram. Allah Akbar. Alhamdulillah. Datuk, sebelum Baik. pergi lanjut, Datuk selesa saya panggil apa Datuk? Panggil Tok Abah. 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 Masya-Allah. Abah. Baik. Jadi Tok Abah ada ni, live di mana ni? Ini kat rumah ni. Alhamdulillah. Terubat. Saya ingat di Ahmad Zaim kita membesar dengan suara Tok Abah lah kan? Betul sangat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tak nak bincang banyak, sembang pun kita akan sembang nanti. Kita nak kupas satu topik yang sangat baik pada malam ini. Teruskan share, teruskan sebarkan ilmu pada malam ini insya-Allah. Yang pasti apa pun bila kita dalam majlis ilmu ni, Allah telah menjanjikan payungan keberkatan untuk kita insya-Allah. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, Tok Abah di Ahmad Zaim saya suka berpesan untuk para pendengar kita ni ada dua benda di tangannya. Pertama ada pen. Kena ada pen. Yang kedua kena ada buku catatan. Tok Abah, baru ni kan kita tangkap gambar di pentas akhir Da'i Muda tu. Betul. Saya posting kat Facebook, saya tulis antara yang saya kagum dengan Tok Abah ni, semua persembahan finalis 10 orang tu Tok Abah catat poin penting yang disampaikan. Subhanallah. Betul. Masya-Allah. Betul Tok Abah Betul. Betul kan? Ya, betul. Masya-Allah kan. Saya nak bagi inspirasi pada penonton di luar sana bahawa setara Tok Abah pun yang Allah telah kurniakan pelbagai ilmu dan pengalaman masih mencatat ilmu-ilmu penting semua. Moga menjadi iktibar untuk kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, tajuk kita malam ni adalah sesuai dengan kadar yang kita dapat angka pada hari ini. Semalam kita agak senyum sikit lah. Jadi 800 lebih, hari ini meningkat semula angka kes COVID-19. 1,200 lebih tuan-tuan dan puan, subhanallah. Jadi kita bawa topik khas untuk menenangkan. #kekal tenang. Supaya para penonton rakyat Malaysia akan terus tenang insya-Allah. COVID-19 motivasi di sebalik ujian insya-Allah. Jadi Tok Abah, kami minta izin anak-anak muda, kita nak mula dengan anak-anak dululah insya-Allah. Betul. Mohon Silakan. izin Tok Abah. Ya. Jadi di Ahmad Zaim, cerita pasal COVID-19, ujian kan. Hari tu kita dah senyum sekejap, dah tinggal satu angka, kemudian naik balik. Termasuklah Zaim, awal-awal COVID dulu, seronok, pakak-pakak berdoa, pakak solat hajat. Tapi lately ni Ustaz Zaim, ikut saya lah, kadang-kadang panggil Ustaz, kadang panggil Ni'mah, boleh lah kan? Boleh mana-mana. Zaim Ini Ustaz Zaim, tiba-tiba macam saling bergaduh pula,
saling menyalahkan. Betul. Termasuk tak kurang juga di Facebook, di Instagram, di Twitter yang mula-mula, weh nak makan apa weh? Mampu lah aku, PKPB pula. So Ustaz Zain, boleh tak kita mulakan sesi kita malam ni dengan bagaimana kita nak bina semula keyakinan dan kebergantungan kita kepada Allah SWT dalam berhadapan dengan wabak ataupun pandemik COVID-19 ni. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Akram selaku moderator forum kita pada malam ini yang saya muliakan Tok Abah kita Haji Muhammad Fazilah Kapsah. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang sudi bersama dalam forum kali ini. Dan isunya memang sangat hangat. Baru saja kita mendapat kabar berita pengumuman bahawa tempoh untuk PKPB pun dilanjutkan di kawasan Selangor, Putrajaya, Cyberjaya, dan mungkin perkara ini telah memberi impak yang besar lah kepada sebahagian bilangan manusia, sebahagian besar dari kalangan kita. Saya doakan sungguh-sungguh moga Allah SWT lapangkan segala urusan kita, memudahkan segala urusan dan melapangkan segala rezeki yang kita ada insya-Allah. Perbincangan pada hari ini bila mana kita menyebut berkaitan dengan pandemik ini, tidak lain tidak bukan ini satu musibah, satu ujian yang bukanlah satu perkara yang datang secara tiba-tiba, tak. Saya suka nak bawakan sebagai salah satu topik utama ataupun ayat anchor yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, Tok Abah, Ustaz Akram sendiri. Satu ayat yang saya sendiri tersentuh dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu pada surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Maksud dia apa tuan-tuan puan-puan? Allah SWT berfirman untuk kita semua yang hari ini mungkin terasa sempit dengan ujian COVID-19, mungkin terasa sempit dengan keadaan semasa ini yang aduh mak macam mana ni PKPB dilanjutkan dalam keadaan mungkin kita tak susah nak mencari sumber rezeki. Untuk pengetahuan dah tuan-tuan puan-puan, saya sendiri dalam bidang training, mungkin Tok Abah pun sendiri memahami dalam bidang training sekarang memang menghadapi satu ujian yang besar lah. Banyaknya training tak dapat dijalankan sebabkan nak menjaga SOP PKPB yang telah dilaksanakan. Rakan-rakan saya yang lain pun di MY ada yang bergantung harap sepenuhnya untuk mendapat rezeki ataupun sehari hidup tu dengan berceramah, dan akhirnya sebab masjid surau tutup semuanya tak dapat dilaksanakan. So yang pertama saya nak doakan kepada tuan-tuan perempuan yang mungkin terletak ataupun mengalami keadaan seperti itu, tekanan ekonomi yang mendesak ini, yang tak boleh nak mencuba sumber rezeki ini, moga dimudahkan rezeki, moga dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pertama tuan-puan, bila soalan Ustaz Akram berikan tadi, itu bagaimana kita nak kembalikan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kunci pertama ialah ayat ini. Saya nak bahagikan kepada 3 perkara tuan-puan secara asasnya. Ustaz Akram, kita ada berapa minit untuk satu soalan kalau boleh saya tahu? Nanti kita bebel tak sedar lah masa kau apa. Boleh Yeah. Zaim, dalam sekitar 8 okay, baik. 9 minit. Baik. Apa jangan risau, moderator akan bagi soalan sama insya-Allah. Okey, baik tuan-puan. Sila. Saya nak pecahkan poin ataupun nak menjawab soalan bagaimana kita nak kembalikan pengharapan kita, kekal dalam keadaan positif, kekal dalam keadaan motivated dalam apa jua situasi yang kita ada, dengan 3 poin yang utama. Yang pertama saya panggil dengan poin accept. Sebab kita dai antarabangsa, so kita guna-gunalah sikit bahasa Inggeris lah. So poin yang pertama adalah accept. Accept dengan apa tuan-puan? Accept dengan realiti semasa. Accept yang kita sedang menghadapi COVID-19, accept yang kita sekarang tengah akan mengalami PKPB gelombang yang keberapa dah kedua lah kan, kira PKPB akan dilanjutkan. Accept dalam keadaan yang kita ni perlu cari solusi tentang macam mana kita nak hidup ataupun nak urus kehidupan kita sesuai dengan tekanan sekarang ini, dunia sekarang ataupun kehidupan kita dengan COVID-19 ini. Kerana apa tuan-puan? Step pertama ini dia sangat penting sebab ramai orang seperti mana Ustaz Akram sebutkan, ramai orang tak menerima, tak accept keadaan sekarang dengan cara macam mana? They play the blame game. Istilah dia blame game. Blame game tu macam mana? Dia suka untuk menyalahi orang lain, dia suka menyalahi Allah Subhanahu Taala, wa iyadzubillah. Menyalahi semua melainkan diri dia. Supaya apa? Dia rasa macam dia tak bertanggungjawab atas apa yang dia boleh lakukan ketika ini. Ini saat ataupun keadaan yang paling membahayakan diri kita, yang menyebabkan kita tak bertindak langsung atas apa yang sedang berlaku. Bahkan kita sanggup untuk nak menyalahkan orang lain, sanggup untuk kita menyalahkan Tuhan atas apa yang berlaku. Kemudian kita duduk diam.
kita tak buat apa-apa dalam keadaan yang nak menyalahkan, penuh dengan perkara-perkara yang negatif dalam diri kita. So perkara yang pertama tuan-puan, dalam kita nak meletakkan balik positivity dalam diri kita, nak letakkan pergantungan kita kepada Allah SWT kembali, accept the reality yang kita sekarang menghadapi cabaran. Accept yang kita sekarang menghadapi suasana PKPB ini yang wallahu alam sampai ke bila kita tak tahu, tapi there is something that we must do lah selepas ini. Dan itu yang fasa yang kedua. Balik kepada ayat yang saya nak cerita tadi, apa maksud dia tuan-puan? Iaitu Allah SWT kata tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Kita ada dua pilihan. Bila mana datangnya musibah kepada kita, bila mana adanya berita-berita yang kita tak rasa sedap, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak play the blame game tadi, ataupun kita nak, ya Allah, ini adalah satu ujian yang Allah berikan kepada aku. Ya Allah, ini adalah takdir daripadamu. Ya Allah, apa yang aku kena buat, tolonglah pandu aku. Sebab tu ayat yang seterusnya, lepas Allah SWT sebut tu apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Sekiranya kita beriman, sekiranya kita accept takdir ataupun ujian yang Allah kenakan kepada kita ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi apa tuan-puan? Yahdi qalbah. Sangat tenang hati bila mana kita baca ayat ni. Allah SWT akan pandu hati kita, pandu daripada kita mengalami masalah ujian ini supaya akhirnya ditunjukkan jalan-jalan keluar tu sendiri. Nah, akhir sekali Allah bagi kata-kata semangat lagi, kata-kata tenteraman. Allah kata apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui setiap sesuatu. Kan, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah tahu kita sedang menghadapi masalah. Allah tahu kita mungkin tak ada duit nak sara keluarga kita. Allah mungkin tahu yang kita ni tak ada duit nak mungkin makan pada esok hari. Allah tahu semua perkara itu. Dan ini tahap yang pertama yang kita kena digest ataupun kita kena terima hakikat bahawa ya Allah, Engkau telah berikan aku satu ujian, maka ya Allah aku serahkan kepadamu ya Allah untuk Kau pandu aku. Kerana apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Itu step pertama, iaitu accept. Kalau boleh tuan-puan yang sedang menyaksikan ni, cuba tulis kat komen, ruangan komen tu, supaya rakan-rakan kita yang mungkin baru masuk, dia boleh terus dapat point ni. So step yang kedua tuan-puan adalah yang saya panggil act ataupun bertindak, ACT. Selepas kita dah accept apa yang sedang berlaku pada hari ini, kita accept pada diri kita, ya Allah aku sedang menghadapi ujian, apa yang aku kena buat lepas ni ya Allah, aku nak serahkan kepada kamu, kepada Kau ya Allah. Yang kedua dia adalah act ataupun kita kena bertindak. Bertindak dalam cara macam mana tuan-puan? Kita bukan berlenggang kaki mengharap ya Allah nanti turun rezeki, nanti dapat gaji ataupun dapat duit. Kita pun goyang-goyang kaki tunggulah bila duit masuk daripada kerajaan dan sebagainya. Bukan cara macam tu ya tuan-puan. Tapi act ni adalah kita bertindak untuk kita cari jalan untuk raih rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang baik, dengan rezeki yang baik. Sebab apa tuan-puan? Bila mana hadapi ketekanan macam ni, kita ada tekanan, kita ada kecenderungan untuk kita nak mencari rezeki daripada arah yang mungkin tidak halal buat kita, mungkin dari arah yang mungkin tidak baik untuk diri kita. Dan ada orang yang PM saya sendiri, Ustaz Akram, Tok Abah, yang meminta nasihat, boleh tak nak menerima Grab, request Grab, dia Grab driver, dia nak request drive request orang yang order arak, boleh tak nak accept benda tu, sebab memang tak ada duit dah sekarang. So subhanallah, time tu macam mana tindakan kita dalam keadaan lelaki itu sendiri. Tapi apa yang saya nak cuba tekankan kat sini, act ni adalah kita nak mencari satu tindakan untuk kita cari rezeki yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Suka saya bawakan kisah Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Qasas, sangat menarik tuan-puan. Kerana apa? Nabi Musa alaihi salam, dia sebelum menjadi nabi, dia hidup dalam suasana yang tenang, yang hidup dalam istana Firaun tuan-puan. Cuba bayangkan, relax, makanan banyak, tak ada masalah lah dari sudut keperluan harian, memang mewah. Tapi satu hari tu tuan-puan, Nabi Musa AS berlakulah pergaduhan dan akhirnya dia tertumbuk seorang tentera lah, dan akhirnya tentera tu mati. Dan disebabkan itu Nabi Musa AS pun dikejar untuk dibunuh. Apa yang Nabi Musa AS buat, dia pun keluar daripada bandar Mesir tu supaya tak dibunuh lah kan tuan-puan. Dan akhirnya Allah SWT ada rakamkan satu dialog yang Nabi Musa AS sebut. Sebab apa? Bila dalam keadaan tu dia tak tahu nak pergi mana. Selama ni rumah dia dalam keadaan yang mewah, yang dalam keadaan seronok, pakaian dah ada, makanan cukup. Tiba-tiba dia jadi pelarian tuan-puan. Dia tak tahu nak ke arah mana. Lalu Allah rekodkan salah satu doa yang sangat-sangat cantik. Dia kata apa? Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Dia kata apa? Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.
amalkan doa ini tuan-puan. Di saat mungkin tuan-puan, kita semua, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, kita tak tahu. Amalkan doa ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala terangkan hati kita, kita doa pada Allah untuk kita ditunjukkan jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan pimpin kita langkah demi langkah untuk kita keluar daripada ujian COVID-19 ini, insya-Allah. Lalu apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS? Dia pun menolong, dia dapat tolong 2 orang perempuan dalam salah satu isu untuk dapatkan air. Dan akhirnya disebabkan dia tolong orang tu, dia cuba mencari rezeki yang halal, dia ikhlas dalam nak menolong tu tuan-puan. Akhirnya dia pun dikahwinkan dan akhirnya mendapat rumah dan akhirnya mendapat keluarga sehinggalah baginda diutus sebagai seorang Nabi. Apa pun yang saya nak cuba tunjukkan pada tuan-puan ialah satu perkara. Dalam keadaan kita mungkin menghadapi satu suasana macam Nabi Musa AS, dalam keadaan yang kita tak biasa, dalam keadaan tertekan, sebelum ni rasa mewah, sebelum ni rasa macam tak ada apa-apa masalah, rasa macam tenang dengan rezeki seharian. Tapi tiba-tiba, COVID-19. Dan akhirnya ekonomi kita macam tiba-tiba bertukar 360 darjah ke 180 darjah. Tak kisahlah berapa darjah pun, asalkan dia terbalik. Dan akhirnya perkara itu mengejutkan kita. Tindakan ni tuan-puan, jangan cepat gelabah. Ingat, kita kena accept dulu tindakan kita, accept dengan realiti kita, dan yang kedua, kita cari rezeki yang halal. Seperti mana Nabi Musa AS, dia cuba cari jalan, dia cuba ikhlaskan diri, tolong perempuan, dan akhirnya Allah SWT gantikan rezeki dia dengan rezeki dapat kahwin, dapat kemudahan dalam kehidupan. Dan rezeki itu bukan boleh datang dalam bentuk duit seperti mana Nabi Musa AS tak dapat balik istana, tapi dia cukup dalam dapat isteri, dapat anak-anak, dapat tempat perlindungan seperti itu. Dan akhir sekali sebagai penutup, lepas kita dah act tuan-puan, jangan lupa untuk kita saya panggilnya sebagai support. Kena cari support sistem kita. Kalau bukan keluarga kita, rakan-rakan kita, cari support, sebab dalam tempoh keadaan macam ni memang kita akan menghadapi satu tempoh untuk mental kita cepat goyah. Dan ada memang berita dikeluarkan baru ni, saya baru baca Tok Abah, Ustaz Akram, ada seorang yang bekerja di Singapura, dia punya keluarga dekat Johor tak boleh balik dan sebagainya sebab kerja, dan akhirnya dia bunuh diri sebab tekanan begitu. Kita nak elak perkara itu berlaku. Dan benda ni sangat penting dalam keadaan begitu. Dalam PKP ini, support system dari sudut apa? Dari sudut moral. Moral kita kena kuat. Cari circle of friends yang boleh membangkitkan semangat kita dalam menghadapi tekanan ekonomi yang sedang berlaku, ujian yang sedang berlaku ini. Dan yang kedua, fizikal. Tuan-tuan, puan-puan, kalau ada jiran-jiran, ada rakan-rakan yang kita mengenali beliau ataupun seseorang itu, depend dia punya harta ataupun sumber rezeki, tapi disebabkan COVID akhirnya terputus perkara itu, kita cepat-cepat support. Kita tak tahu sama ada dia dalam keadaan yang okey tak okey. Dengan cara kita cuba nak ambil tahu, kita nak cuba bantu, itulah yang sedikit sebanyak mungkin membantu. So itulah secara ringkasnya Ustaz Akram, yang saya boleh simpulkan 3 perkara. Macam mana kita nak dapatkan kembali pergantungan kita kepada Allah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah saya pun lupa. Accept. Betul, kita kena accept reality tu. Yang kedua, kita kena act. Nak tak nak kita kena bertindak tuan-puan. Dalam kita cari rezeki, buatlah apa saja, insya-Allah Allah akan tunjuk jalan itu. Dan yang ketiga adalah kita kena cari support kita. Moga-moga dengan 3 step ini dia akan kembalikan kita bersemangat dan meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah, masya-Allah, terima kasih. DMY Zaim, sesuai tokoh muda dengan latar belakang sebagai, yalah, saya difahamkan Ustaz Zaim juga biasa berhadapan dengan pelbagai sesi-sesi training bengkel-bengkel dan sebagainya. Jadi sangat praktikal, sebab secara umum tuan-tuan dan puan, kita pun faham bahawa inilah kehidupan kita. Allah nyatakan dalam surah Al-Insan, inna hadaina hussabila imma syakira wa imma kafur. Kita hidup kat dunia ni, akhirnya Allah nak melihat ujungnya kita menjadi di antara dua. Pertama, imma syakira, sama ada kita ni menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kafura wal iazubillah, orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tok Abah, saya pernah tengok satu laporan berita waktu tu banjir besar di Kelantan, Tok Abah. Nak jadi cerita, kebetulan wartawan tu pergi. Jumpalah seorang hamba Allah ni, punya teruk banjir tu, Tok Abah pun saya masih ingat lagi peristiwa tersebut. Hilang rumah. Tak ada, tengok-tengok tinggal tapak je. Kebetulan wartawan pergi, makcik, gua nak cerita ni makcik. Kelantan kan. Apa cerita ni makcik, rumah tak ada ni. Dia kata, tak tahu pelik betul Tuhan ni. Nak jadi cerita dia sebut benda tu. Peliklah Tuhan ni, makcik ni semaya dah. Baca Quran dah.
Tapi Tuhan uji sampai macam ni, kenapa? Apa salah makcik? Sampai begitu terluahnya. Kita tak duduk di tempat dia. Cuma Tok Abah, biasa kita jumpa ramai orang Tok Abah. Orang tanya macam mana yang bahagia Datuk Doktor kita nak berhadapan, macam mana Ustaz Zaim dengan musibah ujian saya. Biasa kita akan jawab sabar, redha, ujian Allah. Lepas tu dia balas balik kita Tok Abah, Ustaz cakap senang lah Ustaz. Ustaz tak duduk tempat saya. Jadi Tok Abah, boleh tak Tok Abah kemaskan lagi Tok Abah? Kalau tadi Ustaz Zaim dah sebut accept, X, kemudian kita dapatkan support. So Tok Abah secara praktikalnya, bagaimana kita nak motivasikan diri kita ni dalam berhadapan dengan, yalah, yang terkini wabak ujian ni, ataupun secara umum kehidupan kita ni ujian yang tidak pernah putus-putus sehinggalah akhir hayat kita ni. Silakan Tok Abah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ustaz Pio Akram, DMY Zaim ya, dan semua sahabat ya, sahabat Tok Abah dan semua sahabat kita lah yang dapat datang ataupun singgah ke laman ilmu kita pada malam ini dalam Inspirasi Icon. Alhamdulillah, syukur. Dan orang-orang yang terpilih saja yang Allah datangkan ke majlis ilmu seperti ini. Majlis yang sangat-sangat Allah raikan. So orang sekarang ni, orang muda sekarang berkait dengan soalan tadi, ya, dia semua pakai hashtag. Jadi sikit-sikit ada hashtag ya. So malam ni ialah bagaimana untuk melihat, kata orang tu apa, benda-benda positif daripada COVID-19 ni. Bagaimana nak tengok apakah kebaikan ataupun hikmah dalam COVID-19. So apa hashtagnya? So hashtag yang Tok Abah sempat kata tu tangkap 2-3, satu benda lah. Hashtag pertama, Allah Maha Penyayang. Kena ingat tu, hashtag pertama, Allah Maha Penyayang. Hashtag kedua, kita kiriman Tuhan. Tanpa anda, tanpa Pio Akram, tanpa Zaim, tanpa Tok Abah, tanpa orang yang menonton, dunia tak sempurna. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum. Kita ni bukan main-main dicipta oleh Allah untuk dihantar ke dunia ni. Jadi kita ni sebenarnya kiriman Tuhan. Ada drama, lelaki kiriman Tuhan. Zaim tak tengok tu. Ya. Pio Akram lagi lah. Ustaz-ustaz ni tak tengok. Sebab tu ada bidadari kiriman Tuhan. Si manis dengan si manja. Si manja tu lah. Ya, yang OKU tu. Bidadari kiriman Tuhan. Tapi rupanya kita pun kiriman Tuhan. Dan hashtag ketiga ialah COVID-19 kiriman Tuhan. Jangan lupa COVID-19 wabak ni pun kiriman Tuhan. Kita ingat tu. Dan Tok Abah nampak kita punya hashtag kita yang keempat ialah kita aset terunggul. We are a very important asset. Nak lawangan Zaim ni, Zaim cakap putih, kita pun cakap putih juga. So kita ni aset terunggul. Sebenarnya bila tu banyak laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ni Allah cipta ya dengan sehebat-hebat ya, kita ni dicipta Allah dengan sebaik-baik kejadian ya. Kita Allah cipta dengan sebaik kejadian. Okey, itu kena ingat sangat. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang ya, bahawa sebenarnya apa pun yang berlaku semua orang cakap, tapi sekarang kita nak buat kata Pio Akram tadi, apakah Akram ya, Akram boleh. Akram tu yang mulia, yang karim ya. Allahumma salli ya. Sebenarnya kita kena yakin bahawa ya, bila Allah, ini selalu kita dipesan oleh para asatizah. Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Jadi bila Allah uji kita dengan apa pun ujian, sebab Allah sayang kita. Dan sebab kalau tidak uji, kita tidak akan tengadah ya. Bila tergantuk baru tengadah. Ramai kita ni bila semua dapat kebahagiaan, kehebatan, kecemerlangan, ya, semua okey, bukanlah kita ni lupa diri, tapi memang kita tak berapa ingat akan untuk lebih bersyukur. Sebabnya bila Allah berfirman wa qalilu min ibadiyas syakur, Tok Abah rasa sangat sedih, sangat sebab takut memang takut sangat. Kita ni tak termasuk golongan yang qalil. Ya, wa qalilu min ibadiyas syakur. Ya, so sangat kecil bilangan, sangat sikit orang yang bersyukur. Jadi bila tak bersyukur tu yang timbul apa yang kisah Pio Akram sebut tadi tu ya. Tak tahulah kenapa Allah buat mochi lagu ni ya. Mochi solat dah ya, tapi guano ya. So ini satu hakikat yang kadang kita terlepas pandang.
Ya, sebab rupanya Allah ni dia bila dia sayang kat kita, dia uji untuk kita lebih rapat pada dia. Sebab Allah sangat-sangat rindukan doa kita, keluhan kita, ya, dan permohonan kita. Allah bila kita berdoa, Allah sayang sangat, Allah suka sangat dengar kita merintih, berdoa, meminta, memohon. Orang menyampah kalau orang minta tolong selalu, sekali-sekala okeylah minta tolong, tiap-tiap hari minta tolong, minta bantuan, kita fed up juga sebab kita ada limit. Tapi Allah tak ada limit. Allah tak ada had. Tu kena ingat satu hakikat. Ni praktikalnya. Sebab memang kita lalu diajar. Orang yang beriman bila dapat nikmat dia bersyukur, bila dapat ujian dia bersabar. Tapi persoalannya bila anda dan saya, tuan-puan, adik-adik, anak-anak, para penonton yang dapat sama-sama pada program kita ni, adakah anda dan Tok Abah ni benar-benar bersyukur? Sebab Allah dah bagi tahu, wa qalilun min ibad yashakur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Contoh, malah ni praktikalnya. Ya, okey, kita tengok diri kita. Orang bersyukur, sentiasa ucap terima kasih pada sesama manusia. Sampai Nabi bersabda, barang siapa yang bersyukur, orang yang tidak berterima kasih pada sesama manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi, bila Tok Abah buat kajian lah, dia tanya, berapa orang isteri semalam, berapa orang isteri yang ucap terima kasih pada suami sebab suami sudi nikah dengan dia? Tak ada lah Tok Abah. Itu masa baru kahwin adalah, sekarang dah 20 tahun kahwin, tak pernah sebut lah terima kasih. Yang terima kasih lah yang sudi nikah dengan saya. Buang terbiat. Buang terbiat ni. Berapa orang suami tiap-tiap pagi dapat sarapan mesti terima kasih yang ada sarapan. Biskut mayat dengan air sejuk je yang, ya. Terima kasih lah yang. Biskut mayat je yang. Zaim tak faham biskut mayat lagu mana. Ya, sebab dia kena jadi mayat dulu baru tahu. Zaim. Baiklah. Okey, so itulah kadang-kadang kita, itulah bila Nabi bersabda, orang yang tidak berterima kasih pada sesama manusia sebenarnya tak tahu bersyukur pada Allah. Tok Abah benar-benar takut yang kita tak masuk golongan yang bersyukur. Orang bersyukur buat apa pun terbaik. Orang bersyukur bila dapat nikmat, dia bersyukur, dan bila dia dapat ujian dia bersabar. Itu dah sebut tadi tu. Tapi inilah dia. Kita ni. Dan orang bersyukur sentiasa membantu orang lain tanpa berkira. Sebab Nabi bersabda, Allah akan tolong hambanya, ya, sekiranya hambanya, selagi hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Jadi ini tanda-tanda orang bersyukur. Jadi bila kita itu saja, oh rupanya aku tak masuk golongan yang kecil yang bersyukur itu, patutlah aku, itu dia. Dia betul tadi Zaim dah sebut tentang ayat tentang apa sebab Allah turunkan kita musibah. Dan satu lagi ayat yang selalu Tok Abah pegang ialah wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu pun selalu juga disebut. Bila Allah turunkan musibah, kenapa ya? Sebab dosa kita yang lalu, kesilapan tangan kita sendiri. So tak dapat tidak, inilah dengan sebab COVID-19, dengan sebab pandemik inilah kita ada peluang dan ruang untuk muhasabah diri. Ya, sebab balik pada dah tergantuk bau tengadah. Okey. So dari praktikalnya ada seorang, ini kisah benar, semua kisah benar. Lillahi ta'ala semua kisah benar. Ada seorang sahabat Tok Abah ya. Dia ni orang Cina. Dia sahabat baik. Dia ni namanya Steven. Dia ni tahun 80-an dia jadi kerani di syarikat konstruksi di JKR. Dia kena berhenti sebab masa tu gawat, dia kena berhenti sebab dia sementara, kerani sementara. Bila dia berhenti, dia kerja pula kat kontraktor syarikat construction, dia kerja. Bila Tok Abah jumpa dia tahun 96, dia sudah jadi seorang kontraktor. Dia pun ceritakan kisah dia. Dr. Fazilah, nasib baiklah saya dulu kena berhenti kerja tahun 80-an. Kalau tidak sekarang saya jadi ketua kerani lah, chief clerk. Mungkin gaji dalam 3-4 ribu. Tapi sekarang sebab saya sudah kena berhenti tahun 80-an, sekarang saya sudah jadi orang jutawan. Dalam bank pun saya ada cash 2 million. Ya, aset-aset saya banyaklah. Ya, so nasib baiklah Dr. Fazilah, you beritahu kawan-kawan. Nasib baik Steven kena buang kerja. Kalau tidak dia tak boleh jadi jutawan. Kisah pertama. Kisah kedua, maksudnya musibah ada dia punya hikmahnya. Inna ma'al usri yusra, benar, tepat, tetapi kita kena carilah. Ada seorang sahabat saya, dia accident, 3 bulan ke hospital. Dia ni bujang, handsome, lebih kurang macam Tok Abah lah, handsome jugalah. Ya. Jangan mengata orang, Akram, jangan katakan orang tua berdosa. Zaim pun pakat orang. Handsome tak apa, handsome. Sebab isteri Tok Abah, Tok Mak kata Abah dengan Zul Arifin tak banyak beza, dia kata. Allah. Dari belakang.
So sahabat Tobah ni dia handsome. So 3 bulan di hospital, Masya Allah nak jadikan cerita. Dia dapat jodoh dengan doktor yang merawat dia. Kau nasib baik. Dia kata nasib baik aku aksiden 3 bulan kat hospital. Nasib baik. Kalau tidak aku mungkin tak kahwin lagi. Nampak kisah kedua. Ya, kisah ketiga ni baru berlaku ni dalam COVID-19 ni. Sejak bulan 2 sahabat saya trainer. Ya, tak payah sebut nama lah. Dia ni seorang trainer macam Zaim, macam Tok Abah, trainer. Datangnya bulan 2, 3, 4, 5 terus kosong. Dia punya pendapatan secara langsung. So dia pun fikir, dia pun dapat satu ruang buat bisnes. Sekarang dia sebut kat Tok Abah malam tadi, pendapatan saya bulan ini insya-Allah 60,000. InsyaAllah 60,000 ringgit ya. InsyaAllah. Dan mungkin bulan depan akan meningkat. Kalaulah ada rezeki sepanjang hayat saya akan dapat begitu. Asbab COVID-19. Dia mula terlibat dengan bisnes yang akan dapat kalau pula tu dia punya impaknya 3 generasi akan dapat kerana dia punya impaknya. Jadi dia amat bersyukur, nasib baiklah ada COVID-19, saya mula kreatif, saya mula balik kepada Allah. Ya, ramai orang dah terantuk balik merapatkan diri. Itu sebabnya selalu kita dipesan oleh para asatizah, barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. Rupanya dalam masa COVID-19 ni lah kita banyak gambar. Sekarang kita orang Selangor ni dia PKPB. So lebih banyak masa kat rumah. Apa nak buat? Cuba tanya diri masing-masing. Tok Abah tanya diri Tok Abah, malam tadi ada solat taubat tak? Sebabnya bila Hasan Basri ditanya oleh ramai orang anak murid dan juga orang bertanya, wahai Hasan Basri, aku ada masalah rumah tangga, gaduh, konflik selalu, apa nak buat? Solat taubat, istighfar tiap malam, insya-Allah selesai. Seorang bertanya lagi, ya Allah, wahai Hasan Basri, aku dah lama kahwin tapi tak ada zuriat. Apakah ikhtiar yang patut aku buat? Solat, taubat, istighfar banyak-banyak, insya-Allah aku dapat zuriat. Seorang lagi pula bertanya, wahai Hasan Basri, aku ni seorang petani, tanamanku tak menjadi, ternakan aku mati, aku susah, aku tak ada punca rezeki dan aku banyak utang. Solat, taubat dan istighfar. Jadi bila orang-orang ni semua ikut nasihat Hasan Basri, memang dengan izin Allah semua masalah selesai. Yang tak ada anak dapat anak, yang konflik berdamai, yang tadi miskin dan berhutang, selesai masalahnya. Jadi bila anak muridnya perhatikan, dia bertanya, wahai Hasan Basri, Tuan Guru, kenapa soalan berbeza-beza tapi jawapan sama? Dia kata, cuba kau rujuk Surah Nur ayat 10. Surah Nur ayat 10 ataupun satu lagi dia kata Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Kalau Surah Nur ayat 10, mahfumnya kurang lebih, dan seandainya Allah bukan yang maha mengetahui dan maha memberi rahmat, dan sekiranya Allah tidak maha pengampun, maka kamu akan ditimpa kesulitan demi kesulitan. Jadi kalau Allah tak ampunkan dosa kita, then we have all the problem, termasuk COVID-19-nya dengan all the problemnya, dengan dibentikan kerja. Jangan marah ya, jangan marah. Sebab Allah berhentikan. Allah bila buat satu perkara tu ada hikmahnya, confirm ada. Ramai orang tak ada gaji because of pandemik, diberhentikan kerja, WSS ataupun bekerja cuti tanpa gaji dan sebagainya. Yes. Ramai orang tak ada gaji tapi semua orang pasti masih ada rezeki. Allah tak akan zalim. Sebenarnya hashtag Allah Maha Penyayang. Hashtag kita kiriman Tuhan. Hashtag COVID-19 kiriman Tuhan. Kena ingat tu bahawa ni semua kiriman Tuhan dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Jadi kalau kita faham dan yakin, kena yakin lah. Kalau tak yakin maka kau tak kena, ustaz tak kena, Ustaz Akram cakap boleh lah. Ustaz tak kena, cuba ustaz kena. Baru padam ustaz-ustaz. Jadi orang tak tahu, kita kadang lebih lebih teruk daripada apa yang mereka kena. Tapi sebab kita redha dan kita bersabar, kita bersyukur, Allah akan gantikan. Ya, so ini satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi itulah dia. Satu lagi perkara yang untuk memotivasikan diri kita secara praktikalnya. Ini pesan Allah. Firman Allah yang semua orang selalu sebut, ya. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya, Allah takkan uji hamba-Nya melampaui kemampuan hamba-Nya untuk menanggung ujian itu. So kita kena yakin, orang yang beriman kena yakin bahawa ujian yang Allah berikan aku ni ngam-ngam dengan kemampuan aku untuk menanggungnya. Allah knows that I can cope with the problem, just to impress Zaim that I can speak English. So aku buat lawak. Betul. Nampak betul Zaim ni. Itu lawak intelek tu. Allahumma shalli. Ya, itulah. So kita kena ingat bahawa
Allah tahu ya ujian yang Allah berikan tu ya tidak pernah melampaui kemampuan batas kemampuan kita. Ingat, buat baik balasannya baik, buat jahat kita akan menanggunglah bahananya. So itu dia sebagai round pertama ni permulaan untuk kita mengingatkan. Ya. Tak apa, ada yang tanya tadi dekat soalan WhatsApp kita ni. Sebenarnya doa kita tak makbul ke ataupun sebab dosa kita banyak? Sebenarnya macam mana tak apa? Well, doa itu tak makbul ke dosa banyak? Itu semua berkaitan, sebab bab kata para ulama guru-guru kita, bila kita ni berjaya, bahagia, sebenarnya bukan doa kita yang makbul, doa mak bapak kita makbul. Masya-Allah. Doa mak bapak kita makbul. Jangan lupa tu. Ya, ada doa yang Allah makbulkan dan Nabi bersabda, doa kawan untuk kawan diaminkan malaikat. Doa kawan untuk kawan makbul selagi tidak hebahkan pada orang lain. Jadi jangan terlampau confident dengan doa kita. Of course kita kena berdoa, tapi jangan sampai lupa, especially dalam COVID-19 ni, bab kata Zaim tadi, kita kena tolong-menolong. Kita kalau support system, we must support each other. Ya, salah satu support yang sangat percuma dan sangat besar ialah doakan orang lain. Sebab bila kita doakan orang lain dalam diam, pasti ikhlas. Ya Allah, jiran aku ada masalah, ya Allah tolong selesaikan dia. Ada gaduh-gaduh aku dengan jiran aku ni, kau damaikan ya Allah. Jiran aku banyak hutang, tolong selesaikan ya Allah. Dalam diam kita cakap dengan Allah, orang tak tahu, pasti ikhlas. Dan malaikat turun dari langit untuk mengaminkan doa kita. Dan kita tahu, ustaz-ustaz, ulama-ulama pesan kat kita, bila kita doakan orang lain dengan ikhlas, dengan diam tu, dengan tak hebahkan orang, maka malaikat aminkan dan malaikat doakan kita. Setiap apa kita doa untuk orang, malaikat doakan untuk kita. Dan doa malaikat pasti makbul. Jadi itu, bila kita ada masalah tu sebab dosa banyak ke, it is both. It is with the both ya. Doa tak makbul ya, sebab memang Allah tak pernah zalim bila dosa kita banyak. Dan satu lagi, macam makcik tadi kata, ya. Makcik dah solat dah, tapi kenapa dapat masalah ni? Bila ulama pesan kat kita, bila kita dah jaga solat tapi masalah masih tak bertimpa, cuba cek balik solat kita. Mungkin wuduk pun tak betul. Ya, mungkin solat kita pun melewat-lewatkan. Ya, solat tapi solat sunat lupa. Memanglah macam Akram dengan Zaim dah lama sunat, tapi kita kena sunat balik. Ya, sunat qabliyah ba'diyah jangan lupa. Malam ni semua sunat ya. Sunat solat sunat taubat jangan lupa. Istighfar 100 kali jangan lupa. Duha jangan tinggal. Now we are in PKPB ni. Ya, duha jangan tinggal. Nabi buat 2 hingga 12 rakaat, kita buat 4 hingga 8. 4 hingga 8 insya-Allah. Jadi itu sikit-sikit lah. Ya, yang sebenarnya Tok Abah cakap untuk diri Tok Abah. Sebab bila kita bercakap, telinga kita paling dekat dengan mulut kita. So yang mendengar kena buat dulu sebelum sibuk orang lain, ya, dapat mengikut. Wallahu a'lam. Masya-Allah, insya-Allah Tok Abah, berita baik Tok Abah malam ni penonton kita ada juga dari Arizona, USA. Masya-Allah. Dari jauh Saim inilah kelebihan. Ayu Saim ke? Harap dia faham saya bahasa Melayu ni. Saya orang kampung ni tak apa, cakap Melayu je. Oh betul lah tu. Kalau sahabat inilah kelebihan dakwah secara online ni. Dia lebih ramai, lebih meluas kita punya capaian dakwah insya-Allah. Tok Abah, saya tertarik Tok Abah sebut tadi pasal mungkin terhenti gaji duit tapi rezeki tak pernah terhenti. Masya-Allah. Kan? Rezeki tak pernah putus. Saya ingat Ustaz Zaim, guru saya pesan, dia kata, Akram, cuba tengok, dia kata, ketika seseorang itu sedang minum arak, Allah masih mengizinkan air tersebut mengalir masuk. Allah masih pinjamkan nyawa untuk peminum arak tadi. Allah masih izinkan tangan dia untuk pegang botol arak tadi dengan izin Allah. Maksudnya, ketika kita lupa pada Allah selama-lamanya, 5-6 jam lupa Allah, sebulan lupa Allah, tapi Allah tak pernah lupakan kita walaupun satu saat. Subhanallah. Ini saya sangat tersentuh yang Tok Abah sebut tadi. Jadi tuan-tuan, memang berhadapan dengan COVID-19, tiadalah motivasi lain kecuali keyakinan kita kepada Allah bahawa rezeki tidak akan pernah putus. Tinggal lagi sebagaimana kata Zaim di first round tadi, kita kena accept dan kita kena bertindak. InsyaAllah. InsyaAllah. Tok Abah, saya nak highlight sekali lagi Tok Abah untuk penonton kita yang tengah menulis ini, tuan-tuan dan puan-puan. Doa tadi tu, subhanallah. Kan, mendoakan orang lain tanpa orang tu tahu, confirm ikhlas. Kan? Jangan dia buat tersasul pula Tok Abah kan. Esok jumpa member tersasul kan, sambil bersin, acom aku doakan kau semalam.
Dia tak jadi ikhlas dah tu. Jadi doa dalam sembunyi doa dalam sembunyi ni penuh keikhlasan. Betul lah Tok Wan, insya-Allah. Jadi Ustaz Zaid, kita dah cerita tadi. Kita dah cerita bagaimana secara kupasan pergantungan akal lah, secara dalaman untuk kita kuatkan berhadapan dengan ujian Allah ni. So Ustaz Zaid, boleh tak kita nak pergi sebenarnya sirah ni satu benda yang berulang. Apa yang berlaku di zaman Nabi sebelum Nabi wafat dengan khutbah terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maknanya hadirnya Nabi sebelum Nabi diwafatkan, Allah sempurnakan agama ni. Justru Ustaz Zaim, macam mana kita nak lihat wabak ataupun ujian yang melanda hari ini, bagaimana sekalian para Nabi, khususnya mungkin daripada Nabi SAW berhadapan dengan wabak COVID-19 ni ataupun wabak yang pandemik dan sebagainya. Silakan Ustaz Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat baik soalan itu kan. Sebab kita akan sedarkan tuan-puan, Nabi SAW dia bukan sekadar memberi panduan kita untuk kita dari sudut batiniah, tapi dari sudut fizikal, sampaikan hatta berkaitan dengan COVID-19 pun adanya message ataupun panduan yang Nabi SAW berikan untuk kita tempuhi. Tapi ialah COVID-19 ni zaman kita lah kan. Waktu zaman Nabi SAW adanya wabak yang dinamakan sebagai ta'un. Dan sebenarnya perkara ta'un ini, kalau mungkin Tok Abah, Ustaz Akram mungkin boleh betulkan, itu tidak berlaku waktu zaman Nabi SAW hidup, tapi pesanan itu telah diberikan oleh Nabi SAW waktu hidup dan berlaku beberapa tahun selepas itu, waktu zaman Umar Al-Khattab memerintah. So ada satu hadis Nabi SAW tatkala Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan penyakit ta'un. Ta'un ni kalau dalam bahasa perubatan kita dipanggil sebagai kolera. Okey, kolera. So apa yang berlaku bila mana ditanya oleh Nabi bila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha apa pendapat Nabi SAW berkaitan dengan ta'un ni, sebab dia terlalu merebak membahayakan manusia. Lalu apa Nabi SAW jawab, ini kena bagi perhatian tuan-puan sebab dia sangat-sangat menarik apa yang Nabi SAW sebutkan. Nabi SAW sebutkan, ta'un adalah sejenis siksaan yang Allah SWT kirim kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Dan sesungguhnya Allah SWT menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang menderita ta'un lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala, serta mengetahui bahawa dia tidak terkena musibah melainkan kerana Allah SWT telah ditakdirkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Subhanallah. Lalu bila mana berlaku perkara ini waktu zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, perkara ini diingatkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kepada Umar Al-Khattab, sebab ketika itu ada penyakit ta'un ini sedang menyebar luas di kawasan Palestin, Syam di sana. So apa yang berlaku, Umar Al-Khattab pun teringatkan kaitan dengan hadis itu, maka semua para sahabat mengambil nasihat daripada Nabi SAW ini untuk kekalkan dekat tempat masing-masing. Kawasan yang kena ta'un jangan keluar, dan orang yang di luar kawasan ta'un tu jangan pergi masuk ke tempat itu. Sangat cantik tuan-puan, walaupun perkara itu tidak berlaku waktu zaman Nabi, tapi seolah-olahnya Nabi SAW nampak kepentingan ataupun keseriusan ta'un ini ataupun wabak, apa-apa jenis wabak lah, sehingga Nabi SAW memberikan kita panduan macam mana kita nak hadapi perkara ini. So ada dua perkara tuan-puan, dalam kita nak menyambut dalam bulan Maulid Nabi SAW, kita dapat nampaklah bagaimana ini adalah satu mukjizat yang Nabi SAW ada untuk memberitahukan kepada kita ada ke agama kan. Saya terfikirlah, mungkin Tok Abah tahu, Ustaz akan tahu ke, ada ke agama lain yang mengambil serius tentang penyakit seperti ini dan agama itu addresskan bagaimana kita nak menghadapi penyakit seperti wabak ini ataupun ta'un ini sendiri, seperti apa yang Nabi SAW sebutkan. Itu satu perkara yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, kita nampak bagaimana Nabi SAW sangat concernkan sehingga kan memberi kata-kata semangat kepada para sahabat untuk terus bersabar dekat rumah, sekiranya kena penyakit itu, penyakit ta'un itu, kena bersabar, dan bagi siapa yang terkena itu akan mendapat pahala yang besar seperti mana pahala orang yang mati syahid. Memberi motivasi kepada mereka supaya tidak merasa down, tidak rasa demotivated dengan keadaan yang sedang berlaku. So perkara itu tuan-puan, dalam kita menghadapi COVID-19 hari inilah kan, dalam situasi kita, ambillah sebagai satu motivasi kepada Nabi SAW, ambil sebagai apa yang kita sedang lakukan dalam kita sedang kuarantin di rumah ini, satu perkara yang kita sedang mengikuti apa yang Nabi SAW ikuti ataupun pesankan, satu sunnah yang Nabi SAW
ajarkan untuk kita lakukan. Itu satu perkara. Yang kedua, kesabaran yang seperti mana Nabi SAW nasihat kepada kita untuk lakukan, iaitu bersabar dalam kita berkuarantin ni. Dan bagi orang yang terkena, mungkin rakan-rakan tuan perempuan atau mungkin tuan-tuan perempuan yang sedang menyaksikan tu yang mungkin terkena COVID-19, moga Allah SWT memberikan kesabaran dan moga Allah SWT memberikan segala kesembuhan kepada apa yang sedang dilakukan atau dilalui oleh rakan-rakan kita ni, insya-Allah. So dari sudut panduan daripada Rasul, itulah dia Ustaz Akram. Macam mana di perspektif tadi kita banyak tengok pasal Quran, kita tengok bagaimana ayat Quran memberi motivasi, persiapan dari sudut batiniah ataupun dari sudut dalaman macam mana kita nak hadapi. Tapi ini pula dari sudut Nabi SAW, subhanallah sangat jelas nasihat daripada Nabi SAW untuk kita nak terus kekal bersabar, terus mengekalkan SOP, terus mengekalkan kita untuk berada dekat tempat masing-masing supaya perkara ini tak menjejaskan ataupun menyebar luas kepada orang-orang lain. So itu dia kot sedikit Ustaz Akram berkaitan dengan panduan daripada Rasulullah SAW berkaitan dengan COVID-19 sendiri. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang Emuaz Zaim sebut tadi, kita ni jangan lari daripada panduan para nabi, khususnya Rasulullah SAW. Sebab wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa je yang berlaku pada nabi ni, setiap langkah nabi, setiap kerdipan mata Rasulullah, setiap lambaian tangan Rasulullah, termasuklah sujud rukuk, apa sahaja dilakukan oleh Rasulullah ni, semuanya adalah dalam in huwa illa wahyun yuha, dalam panduan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tok Abah, sebelum kita pergi soalan terakhir untuk Tok Abah ni, saya nak ambil sikit Tok Abah. Dalam soalan WhatsApp kita ni. Ni secara ringkas. Secara ringkas padat ni Tok Abah. Dia bertanya ni, Tok Abah nak elak stres bekerja dari rumah macam mana? Baru nak buat kerja dah kena mandikan anak, basuh pampers. Macam mana ni Tok Abah? Sikit Tok Abah nak urus stres work from home ni Tok Abah. So tengok ya, dia kata dia baru nak kerja, dia kena tukar pamper. Tapi ramai orang di Malaysia ni, dia berdoa dia untuk dapat peluang nak tukar pampers. Sebab dia tak ada peluang. Nikah 10 tahun tak ada anak, 20 tahun tak ada anak. Dia ada masalah nak tukar pampers sebab dia ada. Itu patut syukur ke betul-betul stres? Kalau dia beringat. Nampak tak? Ini terus direct pada the question. Jadi itu sebabnya kita sebenarnya kita ingat when the going gets tough, kata Zaim ya, the tough gets going. So bila kita dalam suasana yang lebih mencabar, work from home, kita mencabar, masa itulah kehebatan kita teruji. Betul. Nak tahu kita hebat tak hebat, sabar tak sabar, bila Imam Syafi'i bertanya, bernasihat pada anak murid, wahai anak muridku, kalau kau rasa kau orang yang sabar, kahwinlah. Jadi anak murid termenung. Ada pula sabar dengan kahwin, apa kena-mengena? Lepas tu dia tanya, Zaim, dengar tu. Kalau kau sangka kau penyayang, kahwinlah. Rupanya dah kahwin baru tahu. Rupanya masa belum kahwin nak pamerkan sayang senang. Tapi bila sudah berumah tangga, ya Allah. Ya, laki-laki tu bertanya, dia sibuk dengan tanggungjawab. Dia lupa nak mempamerkan kasih sayang dan sebagainya. So memang betul. Memang betul bahawa bila kita berumah tangga, memang Allah berikan kita berbagai-bagai anugerah. Tapi bila kita tak bersyukur dan tak lihat the other side of it, maka kita akan stres. Ya, dan sebagainya. Maknanya kena ubah sisi pandang lah. Tak wah kan? Menarik tak Abah. Saya pun tadi tengok soalan tu, kalau lah soalan tu kat saya macam mana nak jawab kan. Tapi Tok Abah pusing sikit je. Kan berapa ramai orang yang berdoa 10 tahun nak basuh pampers anak. Tapi Allah tak bagi anak lagi kan. Subhanallah. Jadi tuan, kita kena ubah sisi pandang kita, insya-Allah. Okey Tok Abah, kita nak pergi soalan tentang topik kita ni, COVID-19, motivasi di sebalik ujian. Tapi Tok Abah, tak dapat tidak bila kita sebut ujian wabak pandemik ni, akhirnya Allah juga menguji kesatuan di kalangan kita Tok Abah. Akhirnya ialah macam kita sebut di awal tadi, ada yang saling menyalahkan, minta maaf Tok Abah kan, ada yang ialah menyalahkan pemimpin kerajaan, menyalahkan ahli-ahli politik, ada yang menyalahkan tokoh-tokoh fiqh. Ialah sebab setiap hari ditanya soalan tentang kenapa sukan dah boleh, pasaraya boleh, tapi surau masjid tak boleh. Sudah. Jadi Tok Abah, kita melihat seolah-olah macam sedang hangat pula crack di kalangan umat Islam khususnya. Betul. Dalam isu ni Tok Abah. So Tok Abah selaku, saya ingat soalan ni sesuai untuk Tok Abah sebagai orang lama
ada pengalaman dan keilmuan tu Masya Allah kita tak bincang lah. Tapi saya ingat Tok Abah ini masanya Tok Abah menitipkan pesanan bagaimana sebenarnya wabak ni boleh jadi simbolik kesatuan umat Islam sebenarnya. Silakan Tok Abah. That's right. Ya. Nampak masuk kan. Masih. Tok Abah okey? Clear Tok Abah? Line. Ada masalah line tu. Tak apa insya-Allah sambil-sambil tuan-tuan pakat doa insya-Allah. Dalam majlis ilmu ni penuh dengan keberkatan, malaikat memayungi kita insya-Allah. Syaratnya hati ikhlas. Maka kita sama-sama menadah tangan juga insya-Allah dari hati kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Tok Abbas sebut tadi di Muaz Zaim kan, nama panduan tadilah Imam Hasan Al-Basri. Ditanyalah soalan tentang pelbagai ujian. Akhirnya jawapan standardnya adalah istighfar, balik semula sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci yang sebenarnya sangat istimewa lah. Ustaz Zaim, kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam, hadis 40 hadis akhlak mulia kan Ustaz kan? Bagaimana Nabi menyatakan ajabil lil mu'minin. Ajaibnya orang-orang yang beriman ni, dia selalu berada dalam keadaan yang beruntung. Ketika dia mendapat nikmat, dia bersabar, dia untung, dapat pahala sabar. Dia bersyukur, dapat nikmat, dia bersyukur, dapat pahala di atas syukur tadi. Dan ketika dia diuji, diberi musibah, dia bersabar. Betul. Maka dua-dua tadi Ustaz Zaim, dia syukur dapat pahala, dia sabar dapat pahala. Ini hanyalah kelebihan kepada orang yang beriman sahaja. Subhanallah. Ustaz Zaim kan? Ustaz Zaim, tadi yang bertanya soalan tadi memang real yang abang grab tadi tu? Oh betul. Dia memang tanya dekat saya sendiri dan dia cari solusi lah macam mana nak hadapi benda ni kan. Sebab dia memang perlukan duit dan dia tak ada choice lain. So end up apa yang saya buat, saya bagilah dia untuk pinjam duit saya dan akhirnya benda tu settle dengan kita lah. Kita cuba bagi kemudahan lah dekat orang-orang yang mungkin memerlukan duit tu, dan moga-moga benda tu kita harapkan balasan daripada Allah SWT lah. Ada kemudahan yang Allah mungkin bagi kat kita. So itu sebagai contoh lah saya mungkin nak bagikan untuk kita nak mudah support orang lain dari sudut fizikal tadi. Pak Abang macam mana? Hadir data ke tu? Abang okey. Allah. Allahumma akallah yang terbaik kot insya-Allah. Allahumma selamat ya Allah. Okey. Alhamdulillah. Itulah bila dah doa tu sampailah ni. Doa sampai doa. Doa ikhlas insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, silakan Tok Abah, amanah untuk kami. Baik. So inilah dia. Sikit-sikit lah dia. Saya nampak macam ada sikit-sikit masalah internet tapi tak apalah insya-Allah ya. So Tok Abah selalu ingat pesan para asatizah pada kita, selalu disebut ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. So tu sebabnya kita tengok diri kita lah ya. So tu sebabnya bila Pio Akram sebut tadi, Ustaz Akram sebut, kita selalu sibuk menyalahkan orang lain. Ya memang betul lah, sebab Allah cipta mata kita untuk melihat keluar. Ya, sebabnya orang yang ada iman, orang yang ada intelek, orang yang Allah bagikan bijaksana, dia akan dapat melihat dalam dirinya. Itu sebabnya dah terantuk, kita mudah nak tengadah. Sebab COVID-19, sebab kita kena wabak, sebab kita ada tekanan, sebab kita ada masalah, kita mudah untuk muhasabah diri. Sebabnya selalu kita kena ingat balik bahawa tanpa ada kata untuk ujian, kita tak akan jadi lebih hebat.
kanak-kanak dapat penyakit, dapat immunity. Kanak-kanak yang kena cacar, Zaim masa kecil kena cacar, insya-Allah tak kena lagi kecuali dapat new strain. Kalau Piu Akram dah kena beguk ke benguk ke whatever they call it ya, mams ya, dia tak akan kena lagi. Dia kalau kena waktu kecil dia akan jadi ada immunity. Kalau kena jadi orang tua masa dah dewasa baru kena, dia boleh jadi sterile, boleh jadi mandul. Masya-Allah. Ya, hebatnya Allah. Jadi untuk orang dewasa, ni dia. Kita ni semua orang dewasa yang sedang menonton ni. Untuk orang dewasa, ujian itu bukan sekadar memberi immunity untuk diri, tapi immunity untuk iman. Immunity untuk kata orang tu emosi. Bak kata Zaim tadi tu, kita kena tenang, kena banyak sabar, kena ada support system dan of course kena bertindak. Ya, kena ada act tu. Jadi itu sebabnya bila Allah bagi ujian tu, dia nak tengok hebat mana kita ni. Ya. Kan kita selalu diingatkan, kau ingat kau mengaku kau beriman, cukup. Kau tak akan diuji. Tak cukup. Itu sebabnya Allah akan berikan kita ujian demi ujian untuk pastikan kita benar-benar beriman. Ya. Itu sebabnya kita tidak akan betul-betul beriman selagi belum diuji oleh Allah. Itu satu perkara yang kita kena ingat tu. So, itu sebab Abah awal-awal sebut, kita semua kiriman Tuhan. Ya, ujian itu kiriman Tuhan. COVID-19 kiriman Tuhan. Jadi oleh kerana kiriman Tuhan, we must kata tu realize yang kita ni ada tanggungjawab. Ya, kita ni semua aset. Tapi itulah Piu Akram dan Zaim dan semua yang menonton, kita kena ingat, orang yang komplain ni pun aset juga. Sebab mereka komplain ni lah kadang-kadang kita akan kata mula berfikir. Ya, kalaulah katalah saya mengata Zaim, apalah orang muda ni rambut cancang-cancang mesti keras hati. Ni nampak macam keras hati sikit ni ya. Ya. Zaim maksudnya pemimpin. Dia ni memang cakap dia macam orang dengar, cakap orang kadang tak dengar. Katalah saya mengata begitu. Ya, saya jadi aset. Apa yang Zaim dapat? Dapat pahala, mungkin dapat peringatan, ya. Kalau saya dah tak ada pahala untuk dibagikan Zaim, dosa Zaim pula saya akan kutip. Jadi pengumpat kita pun adalah aset. Jadi kalau orang yang faham, dia tak risau sangat. Tapi of course lah, dia kena hisap diri. Mungkin komplain orang tu ada sebab, ada dia punya rasional dan ada kebenarannya. Itu satu perkara yang kadang kita kena ingat. Satu lagi perkara yang selalu kita selalu dipesan, ya, bahawa ya, Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Allah tak pandang orang yang berpecah belah. Allah tak pandang. Bila Allah tak pandang, we are in trouble. Takut-takut, ya, memanglah benda ni satu Malaysia. Tapi ada negara yang kurang. Okey, kita ambil yang dekat dengan kita kat Nusantara. Negara Brunei Darussalam, hampir tak ada. Hampir tak ada orang kena COVID-19. Apa sebabnya? Rupanya kita pun dapat maklumat tiap-tiap pagi, ya. Dia mufti dah pesan, baginda sultan pun pesan, semua rakyatnya solat taubat tiap-tiap malam, baca yasin tiap-tiap pagi, ya, ingat balik pada Allah, ya. So bila benda tu berlaku, see what happen? Almost zero. Ya, almost zero. Memanglah dia kata, dia yang kecil, dia yang cuma 3-4 juta. Well, be careful. So jangan terlepas pandang. So bila kita taat pada Allah dengan sebenar taat, maka insya-Allah, ya. Itu sebabnya Allah tak pandang kumpulan. So dalam masa PKPB ni, kita kat rumah. Itu semua satu kajian. Satu kajian ni Tok Abbas selalu sebut ni. Satu kajian menunjukkan bahawa bila seorang suami memeluk isterinya dengan penuh kasih sayang, paling kurang 5 perkara akan berlaku. Ya, sebab teamwork bermula di rumah. Penyatuan ummah bermula di rumah. So bila seorang suami memeluk isteri dengan penuh kasih sayang selama 10 saat, Zaim kena belajar ni. Catat Zaim, catat. So bila kita peluk pasangan kita selama 10 saat, rupanya badan kita akan merembeskan oksitosin. Oksitosin tu akan menyebabkan rasa cinta. Badan kita merembeskan endorfin, buat kita gembira. Ya. Badan kita akan merembeskan enkifulin, menunjukkan kita immunity terhadap penyakit, termasuk mudah-mudahan dengan izin Allah COVID-19 pun akan tertendang asbab pelukan tadi, asbab enkifulin. Dan Allah juga mengarahkan badan kita merembeskan endorfin, bagi kita tenaga dan semangat. Jadi ikut kajian, apa kesan seorang suami memeluk isterinya? Badannya sihat, dia akan lebih ceria dan dia semangat kerjasama kat tempat kerja, teamwork kat tempat kerja meningkat. Ya, kata orang tu bertambah-tambah. Lepas tu jarang sakit, prestasi kat tempat kerja meningkat 20 dan 60%. Dan ni yang cantik ni kajian. Ajal maut di tangan Allah. Tapi kajian demi kajian menunjukkan bahawa suami yang memeluk isterinya selama 10 saat tiap-tiap hari dengan izin Allah, nyawanya bertambah panjang 5 tahun. Ajal maut di tangan Allah. Ni asbab.
Jadi itu sebabnya kalau kita mulakan penyatuan ataupun satukan hati itu, kita cakap tentang penyatuan ummah. Penyatuan ummah bermula di rumah. Bila kat rumah kita bersatu, maka dia akan menular. Ini menular yang positif. Menular ke masyarakat. Masyarakat juga akan bersatu. Satu negara bersatu dan seluruhnya satu ummah bersatu. Itu satu perkara yang sangat-sangat penting. Itu satu perkara. Dan memanglah dalam masa PKP lah ni kita nampak, abang kata Zaim tadi, kita ada gulungan yang tolong NGOs, ada crowdfunding, ada yang hantar food basket, ada yang menyediakan PPE ada untuk protection tu, macam-macam sumbangan, orang gerakkan. Ini semua menunjukkan bahawa dalam keadaan yang teruji, ramai orang akan terpanggil untuk membantu untuk asbab penyatuan hati manusia ni. Masya Allah. Kita tiap-tiap hari kita nampak orang menolong sana ke sini, sampai kadang ada arahan, tolong jangan lagi hantar makanan kepada the front line worker. Dah terlampau banyak makanan. Tengok. Sampai begitu hebatnya kita ni. Sebab kita ni basically orang yang baik-baik, dan kita menunggu peluang dan ruang dan masa untuk kata orang tu melakukan apa yang sewajarnya. Itu sebabnya kita kena ingat bahawa tanpa kerjasama, itu sebenarnya kesian saya tengok kepada Tan Sri Nur Hisham. Kesian kat dia, tiap-tiap hari dia akan cakap, tolonglah kita jaga kita. Tolong ikut SOP. Tanpa ikut SOP secara jamaah, secara total kita orang Malaysia, wabak ini tak, ialah dengan izin Allah, sunatullah, dia susah nak diatasi. Memanglah Allah boleh lakukan segala-galanya, tapi ikut logiknya, ikut rasionalnya, ikut lumrahnya. Kalau kita tak satu hati, masih keluar, masih tak ikut SOP, masih tak ada penjarakan fizikal, masih tak ada lituk muka, masih besar dan sebagainya, masih melanggar, tak satukan hati, kita kena tolong kita. Ini semua asbab untuk kita bersatu sebenarnya. Itu sebabnya bila saya Tok Abah lihat, ya Allah, hebatnya Allah. Hebatnya Allah, sebab kurang ajar kita lah, maka kita ditimpa dengan berbagai-bagai ni, sebab kita kurang ajar. Pada Allah kurang ajar, pada orang tua kurang ajar, pada jiran kurang ajar, pada banyak tempat yang kita sedar atau tak sedar, maka itulah dan of course yang kita ulang balik, kadang kita terlupa untuk doakan jiran, untuk doakan orang lain. Sebab Tok Abah biasa buat kajian, kajian ni Tok Abah tanya pada my peserta kursus, berapa orang yang semalam doakan jirannya? Angkat tangan. Daripada 100 orang depan Tok Abah, 1-2 orang angkat tangan. Siapa yang doakan majikannya? Almost zero. Siapa yang doakan bosnya? Adalah 1-2%. Siapa doakan kawan-kawan sekerja? Adalah 2-3%. Siapa yang doakan customernya? Almost zero. Siapa mak bapak yang doakan guru-guru anaknya? Ini semua asbab ataupun kaedah, uslub untuk menyatukan ummah dengan doa. Berapa orang mak bapak doakan guru-guru anaknya? Sebab dalam PKPB ni baru kita sedar, ya Allah, anak aku tak pergi sekolah, susahnya aku nak didik dia. Ya Allah, bagusnya guru-guru kat sekolah. Hebatnya guru-guru kat sekolah dapat didik anak aku sampai baca, tulis, pandai matematik dan sebagainya. Ni semua dengan asbab khidmat guru-guru. Berapa orang mak bapak doakan guru-guru dia masa tadika sampai universiti, guru-guru anaknya? Berapa orang mak bapak pesan pada anak-anak, nak, kalau kamu nak hebat, nak cemerlang, nak berjaya, nak dapat keberkatan ilmu, doakan guru-guru kamu. Dan saya pesan pada anak saya, jangan benci seorang pun guru kamu. Kamu benci guru matematik, kamu ada macam mana pandai pun susah nak cemerlang dalam matematik sebab tak berkat ilmu. So kita kena doakan. So, jadi ini semua asbab, uslub, kaedah, metod untuk menyatukan ummah yang sangat-sangat praktikal, tapi kita terlepas pandang. Itu sebenarnya, so memanglah selepas kita berusaha tu barulah kita bertawakal pada Allah, dan kita balik kepada fitrah. Last point, kita kena balik pada fitrah. Kita tak boleh hidup tanpa bantuan online. Sebab kata guru saya, kalau kau yakin bila kau mati nanti mayat kau boleh golek masuk kubur sendiri, tak payahlah campur masyarakat. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tok Abah kan, doa yang menyatukan kita. Sebenarnya Tok Abah, Adik Muaz Zaim dan tuan-tuan dan puan yang menonton sekalian, saya ingat inilah hasrat besar Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Dalam kita punya visi, kita punya misi menyatukan NGO, rakan-rakan strategi. Sebab tu alhamdulillah kita tengok kebelakangan ni Yadim, kita deput tangan seluas-luasnya. Datanglah mana-mana pihak. Syarat dia satu je Tok Abah, syarat dia satu je, Adik Muaz Zaim, yang mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk mengangkat kalimah Allah di atas muka bumi ni. Siapa nak buat kerja dakwah, jom bersama dengan Yadim. Kita ni bukanlah banyak duit sangat Tok Abah, tapi duit yang ada ni kita yakin adalah sumbangan orang ramai.
sumbangan ummah, maka duit tersebut perlu mengalir. Bahasa directnya Tok Abah, Yadim tak boleh bangga ada duit banyak, Yadim kena bangga banyak keluar duit. Jadi duit ni kita nak guna untuk mereka-mereka yang sudi bermatlamat yang sama untuk menyatukan umat Islam seluruhnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah nak sampai penghujung akhirnya ni, insya-Allah. Jadi DMY Zaid, kita nak hujung-hujung dah ni, kita dah kupas lebih dalam, lebih panjang ni, insya-Allah. Boleh tak bagi 3 ayat? 3 ayat sebelum Tok Abah berdoa penutup, Tok Abah. Ya Allah. Dia Ahmad Zaim, 3 ayat ni mengkhulasahkan perbincangan besar kita malam ni. Silakan anak muda Dia Ahmad Zaim. Pertama, tuan-puan ingat setiap musibah itu ada hikmahnya. Itu yang saya petik daripada Tok Abah tadi. Yang kedua, ingat bahawa pada orang mukmin ini dia akan sentiasa dalam keadaan yang positif, tak kira ada musibah ataupun adanya nikmat. Kekalkan adanya takwa, kekalkan ada keimanan. Yang ketiga, tuan-puan, tidak lain tidak bukan saya doakan moga semua urusan sepanjang kita dia landa ujian ini ataupun dapat nikmat, kita kembali pada Allah. Apa-apa kita tunduk, kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Terima kasih Dia Ahmad Zaim. Terbaik, 3 ayat yang sangat berkesan. Tuan-tuan, sebelum kita akhiri dengan doa Tok Abah, jom tengok tulisan yang bergerak kat bawah tu. Okey, hulurkan sumbangan ke Yadim. Ada akaun Maybank yang kita sediakan. Tuan-tuan boleh terus layari page rasmi Yadim Official. Kita nak sediakan 2,000 program sempena bulan dakwah ni, dan ramai yang menantikan sentuhan-sentuhan dakwah kita berdasarkan sumbangan-sumbangan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi Tok Abah dengan penuh rendah diri, kami anak-anak muda mohon silakan Tok Abah memimpin doa penutup kita ni, insya-Allah. Silakan. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dani qahrijal. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qaulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, moga Allah berkati pertemuan kita pada malam ni. Kami di peringkat tuan rumah Yadim mengucapkan terima kasih pada DMY Zaim. Alhamdulillah terus berjuang. Anak muda terus berjuang sehingga akhirnya. Tok Abah, terima kasih terus menginspirasikan kami. Amin. Banyak. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sebar luaskan. Kita bagi tas Tok Abah kepada DMY Zaim, Tok Abah, kita bagi tas pada penonton. Tuan-tuan sila kod mana-mana poin penting dalam kupasan malam ni. Sila post di FB, di Instagram, di Twitter masing-masing. Hashtag dan tag sekali Yadim dan sebagainya supaya ilmu malam ni bermanfaat dan dapat disebar luaskan, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk kita amalkan bersama, insya-Allah. Wallahu alam, saya Akram Ikrami minta maaf salah silap, terkasar bahasa, sekadar memeriahkan suasana. Kalau ada tersalah mohon maaf. Tok Abah minta maaf Tok Abah. Amin. Baik. Insya-Allah jumpa lagi. Di Ahmad Zaid, terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.